Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penerajuk acara Safka Kiman Berkarisma. Seterusnya, hadirin hadirat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tauladan sepanjang zaman. Begitulah tajuk syarahan saya pada hari yang berbahagia. Sebelum kata mengorak langkah, izinkan saya mendefinisikan tajuk bicara. Rasulullah merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dikurniakan wahyu Al-Quran kepada baginda. Tauladan pula merujuk kepada seorang yang mampu memberikan pengaruh ataupun contoh yang terbaik bagi umatnya. Secara implisit, kita akan sama-sama berbicara bagaimana ketukan baginda dapat diterjemahkan dalam kehidupan seharian kita sehingga kita mampu untuk mencapai kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Hadirin yang dimuliakan, pertama, Rasulullah tauladan ketakwaan, rezeki dilimpahkan. Mengajak kepada ketakwaan ataupun amal ma'ruf merupakan tuntutan di dalam agama. Sebagai orang yang beriman, kita mestilah sentiasa mengabdikan diri kepada Allah dan mengajak orang di sekeliling kita, sama ada ahli keluarga, rakan-rakan atau kenalan, untuk mendekatkan diri dengan Allah. Sekiranya umat Islam melakukan tuntutan secara holistik, lantas membentuk sebuah masyarakat beriman, nescaya Allah akan melimpahkan rezeki kepada sebuah negara. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan sekiranya ahli suatu tempat itu beriman dan bertakwa, maka kami akan buka bagi mereka keberkatan dari langit dan bumi. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai pemimpin yang bertakwa, yang sentiasa menyuruh umatnya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan juga sentiasa jujur, juga telus dalam setiap perlakuan. Berkat keimanan, beliau dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT sehingga menerima jolokan Al-Amin. Alhamdulillah, di Malaysia, kita amat bersyukur apabila para alim ulama dan golongan bijak pandai berputih tulang mengajak masyarakat untuk mendekatkan diri kepada pencipta. Natijahnya, Allah SWT sentiasa memelihara negara kita Malaysia sehingga kan laporan keluaran dalam negara kasar KDNK meningkat 3.1% pada tahun 2021. Alhamdulillah. Jelaslah Rasulullah sentiasa mengajak kepada kebaikan lalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kedua, Rasulullah tauladan perpaduan. Perpaduan ummah merupakan asas bagi sebuah negara yang hebat. Umat yang beriman akan menjauhkan diri mereka daripada bertilingkah, buruk sangka, hasad, dengki dan perkara-perkara yang membawa kepada perpecahan. Hal ini kerana kita faham berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hati gajah sama kita lapar, hati kuman sama dicecah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan berpeganglah kamu pada tali Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Mari telusuri lipatan sirah bagaimana hebatnya perpaduan ummah yang dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditunjukkan oleh kaum Muhajirin dan Ansar, saling tolong-menolong, bantu-membantu dan saling melengkapkan dalam peristiwa hijrah. Akhirnya, Madinah muncul sebagai sebuah negara yang hebat seantero dunia. Dasar perpaduan negara yang dilancarkan pada Februari 2021 membuktikan bahawa negara kita Malaysia amat menitik beratkan kesatuan hati dan toleransi dalam kalangan rakyatnya. Maka terbuktilah perpaduan menjamin sebuah negara yang hebat dan cemerlang. Hadirin yang dimuliakan, ketiga, Rasulullah solat dititik beratkan, kejayaan didambakan. Solat adalah tiang agama. Umat yang beriman akan menjadikan solat sebagai urusan utama yang perlu didahulukan berbanding urusan lain dalam kehidupan seharian. Percayalah, sekiranya kita menjaga solat, kita akan dapat melahirkan sebuah masyarakat yang beriman yang pada akhirnya akan menyumbang kejayaan di dunia dan juga di akhirat.
Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazina hum 'ala salatihim yuhafizun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud serta orang-orang yang memelihara solatnya. Ayat tersebut menerangkan kepada kita bahawa antara ciri mukmin yang berjaya ialah mukmin yang menjaga solatnya. Ini janji Allah, siapa yang menjaga solat pasti berjaya. Lihatlah bagaimana hebatnya kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Dia amat menitik beratkan solat berjemaah 5 waktu sehari semalam, sehingga baginda mengugut untuk membakar rumah sesiapa sahaja yang meninggalkan solat berjemaah tanpa alasan yang mematuhi syarak. Akhirnya, kerajaan Islam di bawah pimpinan baginda menjadi sebuah kerajaan yang bitara pada zamannya dan juga dijulang sehingga hari ini. Begitu juga apabila Tuan Haji Ali Hassan, pemilik syarikat Mega Ali Hassan Sport disoal, apakah rahsia kejayaan beliau? Tidak lain dan tidak bukan dengan menjaga solat dan melazimi solat sunat. Sudah terang lagi kan bersuluh, orang yang menjaga solat akan diganjarkan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan hujah-hujah, dalil-dalil dan kisah-kisah yang saya bicarakan sebentar tadi, maka terbuktilah Rasulullah merupakan contoh terbaik untuk kita menjana sebuah masyarakat yang dinamik dan sekaligus melahirkan sebuah negara yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Justru, ayuhlah umat Islam, kita amalkan amar ma'ruf, praktikan agenda perpaduan yang dibawa oleh Rasulullah dan jagalah solat. Semoga kita dihidupkan di dunia dan dibangkitkan di akhirat kelak bersama baginda tercinta dan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.